غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن أن إلى أهله إلا أن يصدقوا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن كان من قوم يبنكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah, yaitu dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diah, yaitu denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya, keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan, yaitu memaafkannya. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu sedang ia sendiri beriman,
maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia orang yang terbunuh dengan sengaja itu dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diah, iaitu denda ganti nyawa kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat iaitu mencari hamba yang akan dimerdekakannya, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah untuk menerima taubat, membersihkan diri kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik
apa dua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapatkan harta bendanya yang merupakan mata benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Dapat diketahui orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu, dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan dalam akan segala yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu la hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, saya hormati yang berhormat Datuk Bandar Johor Bahru. Walaupun Datuk kena tak ada kat sini, tapi dia selalu tengok live. Datuk tengok live, jadi kita kena support juga. Datuk Bandar Johor Bahru yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman
Puan Setiausaha, Puan Timbalan Setiausaha, tuan-tuan pengarah, ketua-ketua jabatan, para pegawai dan warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, pertamanya kita merafatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, kasih sayangnya, taufik dan juga hidayahnya, kita pada hari yang penuh barakah ini, kita mulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran, mulakan dengan perkara-perkara kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus tetap dalam keadaan kebaikan sehingga pada kehujung hari kita dan sehingga ke akhir kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu firman daripada surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha al-muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini 12 bulan, sebagaimana dalam ketentuan pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yang dihormati. Itulah ketentuan agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam keempat-empat bulan tersebut, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan tentang 12 bulan yang telah lama Allah ciptakan, Allah tentukan dalam peredaran masa kita. Kemudian disebutkan di sana ada 4 bulan daripadanya yang dihormati. Dalam menerangkan 4 bulan ini, Nabi SAW ada menyebut tentang apa dia 4 bulan tersebut. Ini bulan haram, bulan yang dihormati, iaitu salasun mutawaliyat disebut, 3 bulan yang berturut-turut, dan satunya itu baina Jumada wa Rajab, Sya'ban, 3 bulan yang berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian satu lagi duduk di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban, antaranya iaitu bulan Rajab. Jadi bulan yang dihormati, jadi kena ingat ada 4 bulan, yang mana martabat bulan 4 bulan ini, kedudukan dia itu selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan ranking nombor 1, keutamaan dia itu. Kemudian disusuli dengan 4 bulan ini, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Bahkan di sana ada para ulama dia menyusun lagi tertib martabat antara 4 bulan itu. Jadi ranking nombor 2, sebahagian besar mengatakan iaitu bulan Muharram yang kita berada sekarang. Kemudian yang kedua iaitu bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian baru disusuli dengan bulan-bulan yang lain. Fadilat bulan haram ini, ibadah ataupun ketaatan, kebajikan, kebaikan yang kita lakukan, dia berlipat kali ganda berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Antara amalan yang selalu dilakukan oleh para ulama bila masuk pada bulan-bulan ini, mereka banyak berpuasa. Kata Imamul Haddad di fadilat berpuasa pada bulan haram, siapa berpuasa 1 hari dalam bulan-bulan haram,
seolah-olah dia berpuasa 30 hari daripada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Itu kelebihan. Bulan Ramadan tinggi lagi lah kelebihan dia. Jadi alhamdulillah kita berada pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam tahun Islam. Walaupun banyak sebelum ni menceritakan kenapa kita sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram, sedangkan hijrah Nabi berlaku pada bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Tetapi dahulu ulama dah sebut, Imam Ibn Hajar dah sebut kenapa ditentukan awal tahun baru itu Muharram, kerana keazaman Nabi, persiapan dan para sahabat itu mula berhijrah sejak daripada awal bulan Muharram. Sebab itu diletakkan bulan Muharram ini antara kita kata bulan pertama dalam takwim Hijriah. Baik. Di sini saya nak kongsi tentang itu sedikit mengenai bulan haram yang kita berada. Sebab itu pada ayat tadi Allah SWT sebut jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan tersebut. Sehingga para ulama kata kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan akan lipat kali gandakan kelebihan dan ganjarannya, maka begitulah dosa dan keburukan. Yang mana siapa melakukan dalamnya akan dilipat kali gandakan dosa. Wa ya'zubillah min zalik. Jadi kelebihan pada bulan tersebut. Dalam bulan tersebut ada satu hari yang kita kata satu hari yang besar di dalam Islam. Dan kita bakal berjumpa dengan hari itu, iaitu esok. Bulan hari apa? Hari Ashura. Bila sebut hari Ashura, ingat bubur Ashura. Jadi baik. Bila bertemu dengan hari Ashura, maka di sana ada galakan-galakan beramal, berkebajikan dan sebagainya pada hari tersebut, kerana hari itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul di dalam Islam. Bila bertemu saja pada hari Ashura, ketika Nabi SAW di Madinah. Di sini saya nak kongsikanlah tentang kelebihan hari Ashura ini yang kebanyakan peristiwa-peristiwa para Nabi dan Rasul mereka dahulu ini diberikan kejayaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia bertepat dengan waktu ataupun hari Ashura. Sebab itu disebut oleh sebagian ulama, Nabi SAW sebut dahulu para Nabi dan Rasul suka mereka itu meraihkan ataupun berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram esok. Bila mana Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi SAW melihat kaum Yahudi mereka meraihkan hari Ashura ini dengan mereka berpuasa, mereka merayakan. Jadi Nabi SAW pun bertanya, kenapa kamu meraihkan hari Ashura 10 Muharram? Jadi mereka pun berkata, hari ini adalah hari Nabi Musa dan Bani Israel dibebaskan daripada Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Fir'aun dan juga bala tenteranya. Jadi kami meraihkan hari tersebut dengan kami berpuasa. Kemudian Nabi SAW pun sebut, bahkan kami lebih patut untuk meraihkan hari tersebut dan kami yang lebih patut untuk merayakannya. Sebab itu Nabi memerintahkan sahabat supaya berpuasa pada hari tersebut. Cumanya bila Nabi SAW berpuasa pada hari tersebut 10 Muharram ini, hari Ashura, berpuasa, kemudian sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kita berpuasa dan dalam masa yang sama hari ini adalah hari yang diraihkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka tak berapa suka kalau ada agama ataupun amalan yang kita ini sama macam mereka. Sebab nanti mereka akan sindir umat Islam kerana mengikut, seolah-olah mengikut cara mereka. Macam isu menghadap kiblat. Pada asalnya selama 17 bulan Rasulullah SAW bersolat dalam keadaan menghadap Masjidil Aqsa, dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian mereka sindir Nabi, sindir para sahabat, kamu tak nak ikut ajaran kami, tapi bila sembahyang, bila ibadah ikut kiblat kami, akan kena sindir. Sebab tu Nabi SAW sentiasa menghadapkan wajahnya ke langit, mohon kepada Allah supaya tukar
Kerana Nabi lebih redha, lebih suka supaya beribadah itu menghadap ke arah Kaabah. Jadi Allah pun menurunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dengan sembahyang itu turun ayat. Dengan sembahyang zuhur dikatakan turun ayat ketika sembahyang itu berubah kedudukan kiblat Nabi dan para sahabat. Itu kita maklum. Sebab tu siapa pergi ke umrah, di sana ada masjid kiblatain, ada masjid dua kiblat. Bukan maknanya orang tu sembahyang dua kiblat, tak. Maknanya satu kiblat dia, tapi di situlah berlakunya peristiwa tersebut. Jadi Nabi dan para sahabat suka kalau boleh jangan sama dengan amalan dan kebaikan itu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Sebab itu Nabi sebut, kalau aku bertemu dengan tahun hadapan, maka aku akan berpuasa 9 Muharram. Bila 9 Muharram? Hari ini, hari Tasu'a sebut. Kalau Ashura, hari ini Tasu'a namanya. Tasu'a 9 Muharram. Sebab itu digalakkan berpuasa 9 dan 10. Kena pula hari ini ada pertandingan kan. Agak-agak boleh lagi-lagi nak main futsal tu harapan kan. Kalau boleh berpuasa tu kuat lah tu kita kata. Baik, alhamdulillah. Jadi antara amalan yang dianjurkan pada hari masuklah hari ini berpuasa dan juga hari esok khususnya iaitu dengan berpuasa. Hari Jumaat esok kena pula berganda lagi. Kerana ianya pada hari Jumaat dapat lagi kelebihan fadilat pada hari Jumaat. Walaupun pada asalnya tidak boleh dalam satu minggu itu berpuasa satu hari saja. Larangan, makruh. Lagi-lagi pada hari Jumaat, puasa satu saja semata-mata hari Jumaat, tak boleh. Tapi kalau ianya kena pada hari-hari besar dalam Islam, walaupun satu hari, maka dibolehkan untuk berpuasa walaupun satu hari saja dalam minggu tersebut. Kerana ia kena pada hari kebesaran dalam Islam, iaitu hari Ashura. Baik, itu yang pertama, berpuasa. Kemudian yang lain itu kata para ahli ulama bila sebut tentang 10 Muharram ini, iaitu mereka menganjurkan supaya lebih-lebih lagi pada hari inilah, hari 10 Muharram ini, iaitu memelihara kehormatan diri, iaitu daripada perkara-perkara yang tidak mendapat keredaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jagalah diri daripada perkara yang Allah tak suka, yang Nabi tak suka, khususnya pada 10 Muharram esok. Dan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Walaupun kita kata perkara ini sebaiknya maknanya tiap hari buatlah, tapi lebih-lebih lagi pada hari ini, pada 10 Muharram. Sebab tu bila temu 10 Muharram, maka kita jadikan diri kita pada keadaan yang sentiasa itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian bila masuk pada 10 Muharram itu, kerana dia merupakan hari kasih sayang, jadi kalau boleh jangan kita, mana lagi orang yang suka marah. Maknanya pada 10 Muharram cuba untuk menahan marah. Lagi-lagi pada orang yang ada yang pandai marah ni lah. 10 Muharram. Sebab dia merupakan hari kasih sayang. Maknanya kalau ada perkara yang mungkin bahkan kita mau sedang berpuasa yang menyebabkan kita naik darah kita, menyebabkan kita nak marah dan sebagainya, maka kerana kelebihan pada hari tersebut, maka ulama kata tahan, kerana ini merupakan hari yang mulia. Seperti hari-hari Ramadan juga kan kita tahan, inni shaim, aku berpuasa dan sebagainya, termasuklah pada hari 10 Muharram. Bahkan Nabi SAW sebut tentang kelebihan Muharram ini, antaranya berpuasa tadi. Seafdal-afdal puasa lepas Ramadan adalah berpuasa pada hari dalam bulan Muharram. Baik. Kemudian di sana ada amalan bagi siapa yang mampu, iaitu membaca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang ia dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala 1000 kali, insya-Allah. Bagilah untuk 5 waktu selepas solat. Kemudian yang seterusnya, bila kerana ramainya berpuasa, di sana amalan
sunat memberikan ataupun menjamu orang berbuka puasa pada hari esok. Pada hari esok menjamu orang berbuka puasa. Walaupun kita mungkin tak puasa ataupun tak boleh nak puasa, tapi ambillah kelebihan menjamu orang berbuka puasa dengan mana yang kita mampu, ataupun kita bagi. Kadang kebiasaan esok di masjid surau dia akan buat majlis berbuka puasa. Banyak saya yakin ada. Jadi bolehlah kita beri kepada masjid, infak untuk masjid, beri orang buka puasa, sama ada kita berikan makanan atau kita berikan wang tunai. Mudah-mudahan dapat kelebihan fadilat yang besar dengan kita menginfakkan duit tadi ataupun makanan tadi, menjamu orang berbuka puasa. Kemudian yang lain, di sana ada zikir yang digalakkan untuk kita membaca, iaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang memeliharaku dan sebaik-baik wakil, dan sebaik-baik tuan dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dengan sebanyak-banyak kita baca. Maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dengan barakah zikir tersebut, maka dia tidak akan dimatikan pada tahun tersebut, melainkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara mana. Dan kemudian memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa pada hari Asyura, lebih-lebih lagi di saat waktu nak berbuka puasa, kerana itu merupakan waktu mustajab doa. Hari esok khususnya banyakkan doa setiap hari itu, kerana setiap harinya itu Allah menanti doa untuk dimakbulkan, untuk dimakbulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan dengan ajalnya tadi sehingga pada tahun yang akan datang. Dan dengan doa yang dibaca, insya-Allah akan memberikan taufik dan juga hidayah padanya sepanjang dia berada dalam keadaan dalam tahun itu, selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara syirik dan sebagainya. Jadi perbanyakkanlah doa esok. Dengan doa-doa kebaikan, mudah-mudahan dengan umur yang Allah berikan itu, ianya memberikan keberkatan. Kemudian yang seterusnya, iaitu bersedekah. Tadi beri makan, termasuklah bersedekah, berinfak, kerana Nabi SAW menggalakkan para sahabat bersedekah pada hari tersebut. Ini hari 10 Muharram. Pada waktu pagi kita bagi, waktu tengah hari ke, waktu main kita mampu, maka sedekahlah dengan RM1 ataupun sebagainya, ataupun seperti tadi kita kata makanan, kerana kelebihan hari tersebut. Lipat kali gandakan sedekah yang kita beri berbanding pada bulan-bulan yang lain. Kemudian iaitu melapangkan masa dan berbelanja untuk keluarga. Berbelanja untuk keluarga. Kata sebagai ulama, pada hari Asyura ni, waktu dahulu, bila mana selain daripada lepasnya kaum Nabi Musa daripada Fir'aun, juga pada waktu tersebut surutnya banjir, ketika mana Allah memberikan Allah Subhanahu wa taala menimpakan ke atas kaum Nabi Nuh banjir yang besar, sehingga Nabi Nuh dan juga kaumnya itu diselamatkan bila mana mereka masuk ke dalam bahtera. Bila mana air itu dah surut, mereka turun pada hari Asyura tersebut dan mereka meraihkan dengan mereka bergotong royong, dan juga mereka saling memberikan makanan sesama mereka pada hari Asyura. Syukur atas nikmat Allah menyelamatkan mereka atas bala banjir besar tersebut pada hari Asyura. Jadi sebab itu meraihkan hari Asyura ini juga untuk mendapatkan kelebihan dan fadilatnya. Para ulama menganjurkan kita, maknanya esok kita memberikan masa dengan keluarga dan juga melapangkan mereka. Dengan kita berbelanja, bawalah keluar. Kalau mungkin nak masak, esok nak masak special, hari lain masakannya mungkin biasa, tapi esok nak masak yang istimewa,
kerana tafaul, meraihkan hari yang penuh barakah. Ini disunatkan. Atau bahkan kalau kita boleh masak lebih untuk diberikan kepada orang, bahkan lebih berganda pahala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, man wassa'a ala iyalihi, siapa yang melapangkan keluarganya fi yaumin Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan ke atasnya itu pada tahun tersebut. Pada setiap tahun, sepanjang tahun Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan lapangkan dirinya. Siapa yang melapangkan ataupun dia memberikan kegembiraan kepada ahli keluarganya. Ada orang kadang-kadang dia bawa pergilah tempat-tempat tertentu untuk mereka berehat. Ada yang bawa makan, ada yang masak lebih dan sebagainya. Maknanya dia bersama dengan keluarga pada hari esok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya sepanjang setahun tersebut. Itu kelebihan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang lain, bila masuk pada hari Asyura itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu menganjurkan supaya kita bersantun ataupun mengusap kepala anak yatim. Ada anak yatim tapi mudah besar-besar kan? Kalau ada usap kan? Mengusap, tapi maksudnya bukan usap saja. Anak yatim tu kalau kita usap pada dia pun dia marah juga. Maknanya menyantuni dia, menyantuni anak yatim. Ulu-ulu lah, jangan usap, dia tunggu juga anak yatim. Pakcik ni main kepala aku pula, tak ada nak ulu langsung. Jadi maknanya cari mana-mana tempat ada anak yatim ataupun anak yatim yang kita kenal, jiran-jiran dan sebagainya. Kerana kelebihan pula amalan pada hari Asyura itu, maka kita santuni mereka, berikan makan ke, kita berikan pakai ke, kita berikan duit dan sebagainya, menggembirakan mereka. Bahkan disebut para ulama, setiap rambut yang diusap itu, maka setiap rambut itu akan menjadi, kita kata, penghapus dosa, dan akan diberikan setiap rambut itu sepohon pokok di syurga. Kelebihan bagi mereka yang dan dinaikkan darajat bagi mereka yang menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Jadi carilah mana-mana anak yatim, jadi untuk kita santuni. Bahkan anak yatim ini adalah Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahatai. Nabi sebut apa? Aku dan orang anak yatim dan juga penjaga mereka seperti begini, Nabi sebut. Maknanya sangat rapat lah. Sangat rapat Nabi. Sebab itu orang yang dikira sebagai musuh Allah, pendusta agama, adalah mereka yang mengabaikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mengabaikan, yang menganiaya yatim dan sebagainya. Jadi itu pada hari esok khususnya adalah satu kelebihan yang besar untuk kita meraihkan atau menyantuni anak-anak yatim. Kemudian juga memuliakan fakir miskin. Selain anak yatim, memuliakan fakir miskin, melapangkan mereka, memberikan mereka keperluan dan sebagainya dengan kita bersedekah, infak kepada mereka. Dan kemudian siapa disebutkan oleh para ulama, siapa yang memuliakan, maknanya dia beza. Kalau kita beri itu biasanya, maknanya memuliakan ni seolah-olah kita memberi sesuatu sehingga mereka rasa bergembira dan seronok pada hari tersebut. Maknanya mungkin kita beri yang istimewa sedikit pada fakir miskin ini pada hari Asyura. Maka Allah SWT akan melapangkan dirinya ketika di dalam kubur. Kubur itu sempit. Kata ulama, siapa sahaja yang masuk ke dalam kubur atau orang yang beriman, maka perkara pertama memang dia akan disempitkan dahulu, dia akan dihempit dahulu. Kemudian baru dilihat sekiranya dia orang yang beriman, orang yang soleh, baru dia akan dilapangkan, baru akan diberikan nikmat. Tapi siapa yang kufur, siapa yang ingkar,
maka terus kekallah mereka dalam keadaan demikian. Wa'iyazbillah. Jadi bagaimana kita nak melapangkan kubur diri kita ketika di dalam kubur? Antaranya pada hari Ashura esok kita menyantuni dan memuliakan fakir miskin. Kemudian yang seterusnya iaitu menunjukkan orang yang sesat. Sama ada secara zahir, orang yang sesat ni orang yang sesat jalan lah. Itu satu. Satu lagi, orang sesat ni bermaksudnya mereka yang kita nampak dia tersesat daripada jalan kebaikan. Sesat berjalan. Nampak, maka kita berikan nasihat. Kita bantu dia untuk dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya pada hari tersebut. Ini antara beberapa amalan yang dianjurkan kerana kemuliaan hari Ashura itu, dan juga bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di hari akhirat. Pada hari akhirat kelak. Maka ambillah peluang, bila Allah berikan kita peluang-peluang ini untuk kita meningkatkan amalan kebaikan dan kebajikan kita, mudah-mudahan kita mendapat keuntungan yang besar di sisi Allah di hari akhirat, dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup saya kira setakat itu saja, kerana insya-Allah kita akan bertemu pada hari yang mulia ini, hari ini dan juga hari esok. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kita memanfaatkan kelebihan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira setakat itu saja. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa amali la turfa' wa du'a ila yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.